permasalahan yang kita baru kita dengar, mungkin pekerja selalu datang lambat. Tapi mungkin dari aspek lain, pekerja tersebut kita selalu dengar lah, pekerja selalu curi tulang, lepak ke mana-mana, hilang. Jadi itu mungkin satu masalah besar juga. Kenapa lagi? Untuk CBE, cara kerja kat CBE dia ikut shift. Tahu yang CBE ada shift, 3 shift. So untuk satu shift pagi seorang, petang seorang, malam 2 orang. Tapi untuk kekerapan untuk diorang curi tulang tu setakat sebab diorang tak ada waktu rehat. So kalau macam saya, untuk diorang nak curi tulang tu susah lah sebab diorang pergi satu shift satu orang. So kalau diorang nak keluar ke apa tu, benda tu jadi macam susah. Tak ada siapa, kalau macam diorang keluar, siapa yang nak jaga store? So kalau setakat diorang nak lepak kat belakang sekejap tu, itu bagi saya tu bukan satu masalah lah. Maksudnya yelah, diorang pun tak ada masa rehat untuk sejam nak keluar rehat ke, tak ada. So untuk diorang lepak kat belakang untuk makan ke apa tu, bagi saya tu bukan masalah lah kalau diorang sekarang nak rehat tu. Tapi untuk shift malam mungkin ada sebab diorang kerja berdua. So mungkin seorang akan cakap, kejap lah aku nak keluar kejap. Bukan kejap tau, dia mungkin maybe akan keluar 2-3 jam. Okay, itu mungkin boleh diorang kata, boleh dikatakan sudah pulang lah. Tapi kalau benda tu, kalau saya selagi staff partner dia tu tak bagi tahu, saya tak tahu, so saya takkan pindahkan lah. Melainkan tiba-tiba saya nak atas store, saya kata, "Pahal kamu pergi seorang, mana partner kamu pergi seorang?" Tu saya akan pindahkan lah. Okay, itu shift malam lah kebanyakan kalau ada curi tulang pun. Adakah Kak Syida rasa pekerja di sini selesa dengan persekutuan? Okay, untuk selesa persekitaran tu, dia sebenarnya tengok kepada cara store manager tu manage store tu. Mungkin ada store manager yang staff tu tak suka. Tapi bagi akak lah, bagi saya, untuk staff dekat sini, saya rasa diorang okey je. Maksudnya kalau diorang ada masalah apa-apa, diorang akan inform dekat saya. So saya punya kelonggaran untuk diorang, korang boleh buat apa yang korang nak buat, tapi pastikan kerja korang settle. Contoh shift pagi, diorang sebab kena tahu CBE ni diorang tak ada masa yang, maksudnya macam ada setengah syarikat yang akan okey sejam korang ada masa untuk rehat sejam. Macam CBE tak ada. So sepanjang 8 jam korang bekerja, itulah masa korang nak makan ke, nak minum ke, apa, nak pergi toilet ke, nak solat ke. Tapi korang mesti kena ada dalam sekolah sebab diorang tak ada partner. So untuk akak setakat macam diorang nak rehat tu tak ada masalah. Selagi tak mengganggu customer ke apa ke, tapi jangan sampai melampaui batas lah. Maksudnya kalau sampai nak tidur sampai 2-3 jam dekat store, tiba-tiba kunci pintu nak tidur, itu melampau lah. So kelonggaran dia itulah, macam bagi akak, kalau kerja settle, korang boleh buat apa korang nak buat. Korang nak pergi station main game sekejap, okay, tak ada masalah pun. Tapi jangan melampaui batas. Okay. Hubungan pekerja di atasan? Bekerja dengan akak dengan orang atasan. Pekerja dengan akak? So far diorang macam okey je. So kalau macam ada apa masalah, diorang akan berkongsi dia. So kalau kata diorang tak boleh nak bagi kerjasama dengan akak, so terpaksa lah. Maksudnya terpaksa tu, kita terpaksa keluarkan yelah, pun saya akan tanya apa masalah diorang. Tapi sebab ada kadang-kadang ni staff ni diorang malu nak bercerita. Maksudnya macam store manager tak payah pun nak bercerita, so diorang akan bercerita dengan kawan-kawan diorang. So saya diorang tak bagi tahu masalah diorang, benda tu akan jadi macam apa, virus lah dalam team tu. So macam bagi akak, yang penting dalam kumpulan akak, korang nak tak nak, korang kena bagi tahu. Ada masalah bagi tahu. Kalau tak boleh settle, kita buat meeting. Itu je dia punya ni. So sekarang rasanya akak boleh handle lah staff yang sekarang yang akak ambil, yang bekerja bawah akak lah. So untuk kat store lain, saya tak sure lah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam Malaysia Madani. Maafkan saya. Hari ini kita bersuah kembali, kita berkumpul semula dalam topik yang kita akan bincangkan tentang masalah di tempat kerja atau masalah di dalam organisasi. Dan hari ini kita bersama semula dengan Cik Nur Syahidah Othman selaku pengurus store 7-Eleven Cepuh Indah Ipoh. Jadi selamat datang Kak, terima kasih kerana bersama kami semula.
Seperti biasa saya Basri dan juga kita ada juga dua panel ataupun dua sahabat yang ada di sini, iaitu Hafiz Mafi dan juga Zul Aiman. So, apa yang kita nak bincangkan malam ni? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh Akak Syida yang telah dikongsikan Akak Syida dengan kita pada beberapa hari yang lepas lah. Kita temu bual pada 8 April 2023. Jadi kami mengambil beberapa masalah yang dihadapi oleh Akak Syida dan kami telah membincangkan beberapa solusi kepada Akak Syida untuk mengatasi segala masalah yang Akak Syida sedang hadapi sekarang ni. Jadi masalah pertama yang kita ambil berat adalah masalah pekerja mengambil kesempatan, atau kata lainnya masalah pekerja dia curi tulang yang biasa kita dengar lah. Apabila ada masa lapang, mereka bosan ke apa ke, jadi mereka lari dari bukan lari lah, tapi dia terkeluar dari tanggungjawab dia semasa dalam tempoh bertugas tu. Jadi perkara ni mungkin satu masalah yang tidak patut berlaku lah kepada mana-mana pekerja yang berkhidmat untuk sesuatu organisasi. Jadi masalah ini juga yang dikongsikan oleh Akak Syida dari aspek personaliti pekerja tersebut. Jadi ini merupakan satu masalah disiplin daripada pekerja tersebut lah. Jadi untuk solusi pertama yang saya boleh kongsikan ialah Akak Syida harus memberikan amaran atau tindakan terhadap pekerja tersebut. Jadi apabila Akak memberikan amaran atau tindakan yang tegas, ia akan memberi pengajaran kepada si pekerja yang membuat kesalahan disiplin itulah. Kerana dengan amaran dan tindakan yang tegas, kita mengajar mereka cara untuk lebih berdisiplin, lebih mengikut prosedur yang telah ditetapkan, etika yang telah ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Jadi ini juga membolehkan pekerja tersebut lebih ingat akan akibat daripada perkara yang lebih ingat akibat oleh disebabkan apa yang mereka telah lakukan, iaitu apa? Curi tulang tu kan. Jadi amaran atau tindakan tegas ni merupakan salah satu poin penting lah dalam mengatasi masalah disiplin, iaitu ni pekerja yang mengambil kesempatan ni. So supaya apabila kita melakukan solusi ni, mereka akan lebih berwaspada dan berhati-hati apabila berada di tempat kerja. Jadi solusi yang kedua, saya mencadangkan Akak untuk membuat pemantauan terhadap pekerja secara kerap lah. Secara kerap tu mungkin dari masa ke masa. Saya faham keadaan Akak yang mungkin agak sibuk, sebab Akak kan pengurus yang merupakan antara manajemen juga, antara pengurus tertinggi juga. Jadi Akak mungkin sibuk dengan audit dan sebagainya, tapi Akak seharusnya meluangkan masa juga untuk membuat pemantauan secara berkala terhadap pekerja Akak, supaya pekerja tersebut tidak beranilah untuk sewenang-wenangnya mencuri tulang atau
melepaskan tanggungjawab mereka ketika sedang bertugas. Jadi bila akak melakukan pemantauan tersebut, akak memantau aktiviti pekerja dan akak seharusnya perhati apa yang tindak tanduk mereka, adakah mereka sedang berada dalam role mereka, tanggungjawab mereka. Jadi jadi dengan akak melakukan solusi ini secara tidak langsung, akak juga akan dipandang sebagai pengurus yang bertanggungjawab. Dia mengambil berat tentang pekerja, sebab akak sentiasa nak tahu apa yang akak sentiasa nak tahu apa yang pekerja akak sedang lakukan, sama ada baik atau buruk itu terpulang lah. Tapi bagaimana akak menguruskan segala pemantauan tersebut tu, itu akan dianggap sebagai pengurus yang bertanggungjawab lah. Jadi solusi yang seterusnya, solusi ketiga, agak seharusnya menjadikan suasana kerja yang lebih menarik. Di sini kita boleh fahami di mana jika suasana persekitaran kerja tersebut tidak menarik atau hambar, itu akan menyebabkan pekerja akan cepat bosan. Jadi bila akan cepat bosan, diorang akan mulalah buat perkara di luar jangka dan sebagainya. Jadi suasana persekitaran kerja ni amat penting kerana ini akan menjadikan pekerja tersebut lebih selesa untuk melaksanakan tugas mereka, selesa untuk kekal berada di tempat mereka. Kalau tidak, macam kalau mereka bosan ke, mereka keluar dari tempat kerja, pergi ke mana-mana tempat kita tak tahu, jadi itu satu masalah lah. Jadi solusi ketiga ni juga dikira sebagai amat penting lah bagi setiap organisasi di mana-mana pun, kerana ia melibatkan, suasana ini melibatkan emosi atau melibatkan emosi pekerja tersebut apabila berada dalam satu keadaan tu. Adakah dia rasa gembira atau dia rasa bosan dan sebagainya. Jadi itu sahaja solusi yang saya boleh kongsikan dengan akak. Jadi mungkin saya akan serahkan kepada Zul untuk masalah yang kedua yang kami titik beratkan dalam apa yang dikongsikan oleh akak Syida semasa minggu temu tersebut. Okey, seterusnya ada masalah kedua, ada masalah tidak cukup pekerja. Solusi pertama daripada kami adalah menambah bilangan pekerja. Seperti yang sedia maklum yang dikatakan oleh Akak Syida, yang 7-Eleven mempunyai 3 shift, iaitu shift pagi mempunyai seorang pekerja, shift petang mempunyai seorang pekerja, manakala shift malam mempunyai 2 orang pekerja. Kami bercadang untuk akak menambah bilangan pekerja daripada 5 orang mungkin kepada 6 orang dalam satu organisasi, supaya bila ada kerja yang perlu dilakukan, dia dapat konsisten. Maksudnya kerja yang dibuat tu tidak kelam kabut dalam keadaan yang tersusun, sebab ada backup. Selain itu juga penambahan bilangan pekerja ni penting untuk bagi keselesaan kepada pekerja lain. Solusi yang kedua adalah memberi khidmat latihan yang secukupnya. Sebagai contoh, memberi sebelum pekerja baru masuk ke dalam 7E, mungkin Akak Syida boleh beri tunjuk ajar macam mana nak receive barang, macam mana nak receive vendor, susun barang ikut turutan dan sebagainya, mengikut update-update semasa. Mungkin akak boleh bagi mereka latihan supaya mereka tahu apa yang mereka perlu buat
tidaklah mereka terkucak kacir, tak tahu apa-apa. Solusi yang ketiga adalah memberi sokongan moral kepada pekerja. Kami mencadangkan akak untuk bagi sokongan moral, macam bagi motivasi dekat mereka masa mereka buat kerja, sebelum buat kerja ataupun selepas, ataupun apabila mereka dah dapat satu tingkat skill yang bagus, mungkin akak boleh bagi reward, bagi belanja makan atau sebagainya, ataupun akak boleh bagi daripada sokongan emosi. Kalau mereka ada masalah, akak nasihat mereka, bagi advice dan sebagainya, supaya dapat mengurangkan pusing ganti pekerja, daripada pekerja banyak berhenti dan sebagainya. Mungkin saya boleh tambah sikit dari solusi Aiman tadi yang memberi sokongan moral kepada pekerja tu. Ia juga melibatkan emosi pekerja tersebut. Apabila diorang merasakan diorang dapat sokongan daripada pihak atasan, maka mindset mereka menjadi lebih positif dan sebagainya. Apabila mindset ni menjadi lebih positif, jadi mereka walaupun bekerja secara berseorangan, mereka dapat rasa yang mereka dapat laksanakan tugas itu dengan sehabis baiklah. Jadi mindset ni memang segala-galanya bagi seorang pekerja. Kita perlu menjaga mindset diorang supaya tidak terkeluar daripada landasan apa yang syarikat akak tu telah tetapkan satu-satu matlamat tu. Jadi dalam sokongan moral kita memberi satu jalan kepada mereka, setkan mindset diorang dalam sehaluan dengan matlamat syarikat tersebut. Jadi itu saja masalah yang kami titik beratkan. Mungkin Syamil nak tambah apa-apa? Ni tengah present ke apa? Dah. Teruskan Syamil. Okey. Terima kasih Zul, Aiman dan juga Hafiz daripada penerangan tadi. Jadi apa yang boleh saya gambarkan adalah untuk bahagian kita kerja, itu juga adalah salah satu titik di mana itu adalah yang kita, di setiap kerja itu adalah melambangkan syarikat yang dibawa adalah ataupun kualiti yang diberikan kepada pelanggan. Jadi apa yang saya boleh gambarkan adalah di mana setiap kerja itu membawa satu image kepada syarikat, sama ada kita ni sebagai store manager atau sebagai orang atasan mampu ataupun tidak mampu untuk mengelola syarikat tersebut. Dan masa yang sama, disiplin yang dibawa dalam syarikat tersebut, disiplin yang dibawa bagi setiap pekerja dalam satu syarikat. Mereka juga perlu tahu tentang tata tertib dan juga perilaku yang mereka harus ikut, dan mereka juga tahu apa akibatnya selanjutnya. Jadi apa yang boleh saya tambahkan adalah setiap pekerja harus tahu disiplin yang dijalankan, dan mereka harus melakukan dan menunjukkan imej yang baik dalam syarikat. Kerana setiap pekerja mempunyai imej yang baik, ia merupakan syarikat yang bagus. Dan juga untuk bahagian pekerja menambah pekerja ataupun kekurangan pekerja, ini juga bukan setakat di syarikat Al Kasbiah sahaja, kemungkinan kebanyakan syarikat yang ada. Tapi apa yang saya boleh go to my point is pekerja-pekerja yang dalam kita mengambil pekerja yang baru, kita juga perlu tahu apakah skill, apakah kemahiran yang mereka ada, apakah yang boleh dia advice pada kita. Sebab kalau kita ambil maknanya macam saya cakap pada awalnya, dia merupakan image, dia adalah image syarikat. Adakah ia boleh bawa kepada satu evolusi yang bagus dalam syarikat maupun tidak. Dan juga apa yang saya katakan di sini, untuk penambahan pekerja seharusnya mengambil pekerja ataupun manpower yang versatile.
Kenapa saya cakap sedap adalah mereka boleh bekerja dengan lebih kata sistematik dan juga lebih fleksibel. Kenapa saya cakap pasal fleksibel? Kerana apa yang saya gambarkan adalah sebab kita macam Kak Syida sendiri 7-Eleven bekerja secara shift, iaitu belah pagi, petang dan malam. Dan juga apa yang saya katakan pagi, petang dan malam mereka seharusnya bukan kerja seorang, malam mereka perlu bekerja dalam 2 orang ataupun 3 orang kerja dalam satu masa. Dan masa yang sama dia akan mengurangkan kadar jenayah yang lebih bagus. Kerana apa yang kita semua tahu juga 7-Eleven juga adalah mempunyai kes yang banyak juga dalam isu rompakan dan isu pencurian dalam kedai. Dan apa yang saya gambarkan adalah pengambilan pekerja juga adalah salah satu idea yang sangat bernas, kerana di mana pekerja-pekerja juga boleh menjalankan tugas mereka dengan selamat dan juga menjadikan tempat kerja kita selamat daripada sebarang keadaan jenayah. So, itu saja saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Syamil. Jadi kita akan pergi terus ke kesimpulan sedikit lah. Apa yang saya dapat simpulkan dalam permasalahan dalam organisasi ni. Jadi setiap organisasi setiap organisasi memang tidak mudah lah untuk menghadapi atau mengatasi masalah-masalah yang melibatkan pekerja ni. Sebab pekerja ni merupakan tonggak utama dalam menggerakkan operasi dalam perniagaan. Jadi sebagai pengurus, Akak Syida perlu bijak, perlu more responsible untuk menjaga kebajikan pekerja, atau perlu bijak bagaimana untuk mengatur membuat sesuatu keputusan dengan pantas. Sebab setiap masalah yang dihadapi oleh pekerja, mereka akan berujuk ke Akak Syida. Jadi Akak perlu critical thinking, Akak perlu cepat dalam membuat sesuatu keputusan. Lagi-lagi daripada aspek personality dan kepuasan kerja, kepuasan kerja bagi seseorang pekerja itu Akak kena betul-betul jaga supaya kesetiaan pekerja itu terjamin. Dan begitulah lebih kurang kesimpulannya apa yang saya dapat simpulkan daripada kajian ni. Jadi mungkin kita boleh terus pergi ke penutup. Jadi bagi saya, jadi alang-alang raya dah nak dekat ni, saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada Kak Syida. Segala kerjasama yang diberikan, meluangkan masa dengan kami tu sangat kami hargailah, hargailah apa yang Akak Syida sanggup buat untuk kami. Sebab bukan mudah lah bagi seorang nak cari orang macam Akak lah, sebab siap sedia untuk membantu kami. Jadi itu kata penutup dari saya. Mungkin yang lain boleh beri kata penutup juga. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Akak Syida kerana meluangkan masa dengan kami. Terima kasih juga kerana mengalu-alukan kehadiran kami untuk ke 7-Eleven Cepuk Indah tempoh hari. Terima kasih juga memberi layanan yang baik kepada kami, walaupun ada banyak masalah tadi, tapi Akak sedia untuk menunggu kami. Okey. Dalam kesempatan ni saya juga nak hampir nak raya ni, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada Akak. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin, dan juga selamat berpuasa. Okey, itu saja dari saya. Jadi segala silap daripada kami, harap Akak dapat maafkan. Menyusahkan Akak ke apa ke, kami minta maaf sangat-sangat. Jadi mungkin sampai di sini saja perbincangan mengenai solusi dalam permasalahan personality pekerja dengan kepuasan kerja. So kami mengucapkan ribuan terima kasih. Okay, so terima kasih kepada Aiman
Syamil, siapa lagi seorang Hafiz Hafiz. Hafiz kan? Hafiz. Okey. Terima kasih kerana sudilah menjemput saya kan, walaupun saya tak ada pandai sangat tapi bolehlah setakat nak kongsi-kongsi masalah. So terima kasih sebab bagi idea, bagi cadangan, bagi solution untuk apa masalah yang terjadi lah dekat tempat kerja. So mungkin bukan dekat CVE je benda-benda ni jadi, mungkin ada juga kadang mungkin kat Speedmart, tempat-tempat kerja lain lah. So sedikit sebanyak benda tu membantu juga. Okay, so terima kasih untuk korang, belajar elok, belajar rajin-rajin. Dah berjaya nanti jangan lupa orang-orang yang membantu korang, mak ayah, pensyarah, cikgu-cikgu semualah. Okay, so untuk yalah anak-anak raya kan, so selamat menjalani ibadah puasa dan selamat hari raya. So kalau nak duit raya datang jumpa saya lah, kalau tak ada datang, tak adalah bagi. Okay. Jadi saya Terima kasih Kak Syida. Kita